Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Kerul Series. Yang baru datang ke channel Kerul, untuk pengetahuan korang semua, channel Kerul ni membincangkan tentang kes-kes pembunuhan, fakta-fakta dan juga Kerul ada buat pasal cerita hantu. So kalau korang berminat, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah guys. Baru-baru ni ada satu kes tergempar yang berlaku dekat Kazakhstan yang memang sangat-sangat mengejutkan kita tau. Kerul sendiri pun agak terkejut and rasa macam nak muntah bila baca berita pasal benda ni tau. Sebab apa tau, bila Kerul baca benda tu, Kerul dah terbayang-bayang dekat kepala otak ni apa geng, sumpah si pelaku tu umpama seorang manusia yang tak ada hati perut, ataupun kita boleh describe dia sebagai monster, psikopat, ataupun memang setan ada, memang iblis lah. Kerul tak tahu nak cakap macam mana lagi. Let's go. Mangsa dikenali sebagai Ayazan Edilova ataupun Ayazan Yedilova yang berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tu, Edilova dah mula bekerja sebagai seorang juru solek ataupun juru makeup, dan dia juga mempunyai sebuah online store ataupun kedai atas talian yang menjual pakaian. Macam korang tengok dekat Instagram, Facebook yang ada jual-jual baju tu, lebih kurang macam tu dia punya style dia. And then pada 19 Mac 2021, dengan secara tiba-tiba Edilova hilang. Dia tak balik rumah. Bila tak balik rumah, keluarga dia memang risau gila lah cerita dia kan. Keluarga mana yang tak risau? Jadi pada keesokan harinya, family dia pergi buat satu report polis yang mengatakan Edilova tak balik rumah. Edilova disappear, dia hilang. Kalau korang nak tahu, masa family dia buat report tu, polis tu tak bagi respon yang baik tau. Polis tu cakap macam ni: tak apalah, mungkin dia pergi dating dengan boyfriend dia, ataupun dia just jalan-jalan pusing-pusing bandar. Dia tak hilang pun. Polis tu cakap macam tu guys dekat family-nya diorang tu. Dia macam tak ambil serius lah polis tu kan. And then abang Edilova yang bernama Almat Mulikov macam tak puas hati lah dengan polis tu kan. Dan kemudiannya dia minta kebenaran dulu dekat polis tu, untuk minta tolong polis tu tengokkan CCTV dekat tempat-tempat yang adik dia pergi semalam. Berbual. Polis tu cakap tak boleh. Diorang tak cukup anggota polis untuk siasat adik dia yang hilang tu. Okey, untuk pengetahuan korang semua kan, dekat Almaty, Kazakhstan sekarang ni tengah huru-hara sikit sebab rakyat dia tengah buat protes. Jadi polis dekat Almaty banyak yang pergi turun padang jaga protester tu supaya diorang tak merosakkan harta benda awam. That's why lah kes adik dia hilang ni macam dianggap satu kes yang remeh, yang tidak mempunyai keutamaan kepada diorang untuk pergi cari. Sebab diorang busy dengan mengawal keadaan dekat sana. Macam they are trying to control the situation supaya tak jadi lebih teruk lagi lah. Tapi masalah dia guys, dia punya alasan tu kita boleh nampak macam tak reasonable langsung tau. Macam satu alasan yang tak patut. Diorang cakap diorang tak cukup anggota polis untuk siasat kes ni. Macam mana boleh tak cukup anggota? Takkanlah diorang tak ada pembahagian department ataupun jabatan-jabatan kan. Sebagai contoh, untuk menjaga keamanan rakyat, satu department. Bahagian jenayah, satu department. Bahagian trafik, satu department. Dia bahagikan department tu. Takkanlah diorang tak ada bahagikan jabatan-jabatan tu kan. Kalau polis di Raja Malaysia pun, PDRM tu banyak department diorang. Pasukan anti penganas, pasukan gerakan khas, unit gempur merin, jabatan siasatan jenayah, jabatan siasatan jenayah narkotik. Memang banyak gila geng department. So kita nampak susunan atur tu memang cantik. So kita boleh nampak lah dekat sini yang bahawasanya polis dekat negara diorang tu tak sistematik. That's why lah diorang tak cukup anggota. Jadi selepas 3 hari Edilova hilang, iaitu pada 22 Mac 2021, barulah polis buat kerja diorang. Diorang check CCTV, diorang buat siasatan sikit, and diorang dah tahu dah dekat mana kedudukan Edilova. Yes, kali terakhir Edilova dilihat adalah dekat CCTV sebuah apartment, and diorang dah tahu dah dekat rumah yang mana satu tau. And then polis terus siap-siap, and diorang terus serbu apartment tu. Masa diorang sampai dekat depan rumah tu, pintu dia dah terbuka dengan luas, and diorang jumpa seorang lelaki yang dah terbaring pengsan tidak sedarkan diri. Diorang pusing satu rumah, and masa dekat dapur diorang jumpa ada satu periuk, dan dekat dalam periuk tu ada kepala manusia yang telah dipenggal. Benda tu macam main-main kat kepala otak tau. Nak penggal ke dalam periuk. So dikatakan kepala tu adalah milik Ayazan Edilova yang telah dipotong oleh lelaki yang pengsan tu. So manakala anggota badan Edilova yang lain dipotong dengan kecil-kecil,
dan dimasukkan ke dalam plastik beg yang berlainan. Maksudnya ada banyak plastik beg yang berisi anggota badan Eddie Lover. So polis longkar lagi satu rumah and diorang jumpa lagi satu mayat. So polis memang suspek lelaki yang pengsan tu adalah suspek utama kepada kes ni, dan dia tu polis memang cop dia sebagai seorang pembunuh bersiri guys. Yang mayat lagi satu diorang jumpa tu masih tidak dapat dipastikan pemilik badan tersebut. And then lelaki tu dibawa ke hospital dan kemudiannya berjaya diselamatkan lah. Polis buat siasatan lagi dan mendapati nama lelaki tu adalah Ruslan dan berumur 28 tahun. Dia berasal dari Turkistan dan menuntut ilmu dekat Turkistan. Dia adalah seorang pelatih farmasi. Rupa-rupanya masa polis datang buat serbuan tu, dia cuba untuk membunuh diri dia sendiri tapi tak berjaya. Pihak polis mengambil beberapa gambar pada bahagian anggota badan Eddie Lover yang telah dikerat atas tujuan untuk siasatan dan juga pengecaman kepada keluarga dia. Jadi Almat Mulikov, abangnya si Eddie Lover tu, mengesahkan semua anggota badan tersebut adalah milik adik dia. Almat Mulikov pergi bagi tahu dekat media. Dia cakap polis bagi tahu keluarga orang suspek dalam tahanan dan memang dialah yang bunuh Eddie Lover dan memotong anggota badan Eddie Lover atas tujuan menyembunyikan mayat. Dia potong untuk sembunyikan. Tapi Almat Mulikov memang 100% sure ada sebab lain kenapa adik dia dipotong sampai macam tu guys. Tapi dia tak pasti apa sebab dia, sebab suspek pun tak nak buka mulut, tak nak ceritakan benda yang sebenar. Mulikov sendiri nampak yang kuku jari dipotong setiap satu persatu dan setiap gigi ditarik satu persatu guys keluar daripada dia punya mulut tu, dan semua tu diasingkan masuk dekat dalam satu plastik yang berlainan. Contohnya plastik yang ni untuk gigi, plastik yang ni untuk kuku, dan plastik ni untuk jari. Tak boleh lah geng. Ada lagi persoalan dia, kenapa kepala dipotong dan direbus? Dia dah potong kepala, lepas tu dia rebus. Rebus mat, gila doh. Andai kata kalau dia nak sembunyikan mayat, perlu ke dia buat semua tu? Semua tu maksudnya dia pergi rebus kepala Eddie Lover, dia pergi cabut kuku and gigi Eddie Lover one by one. Kalau betul dia nak sembunyikan mayat, dia just potong, dia sumbat dalam plastik and done, pergi buang. Ni tak, dia siap rebus kepala dulu, siap cabut kuku, siap cabut gigi. Tak boleh belah babe, dia pergi rebus babe. Aku tak boleh move on. Almat Mulikov percaya Ruslan adalah seorang psikopat ataupun memang setan lah. Kalau kita tengok betul-betul pada gambar ni, Eddie Lover berada dekat depan dan seorang lelaki berada dekat bahagian belakang dia. And then dikatakan diorang ni naik lift sama-sama, serentak dalam pada waktu yang sama. So lelaki tu Ruslan lah. So dekat sini timbul satu persoalan guys, kenapa Eddie Lover ada dengan lelaki tu? Atas sebab apa? Ada dua version ataupun ada dua motif kenapa Eddie Lover ikut lelaki psycho tu. Version yang pertama dikatakan Ruslan ni dia PM Eddie Lover dulu dekat social media yang mengatakan dia nak beli baju yang dijual Eddie Lover tu. So diorang set semua, diorang set tempat, diorang set tarikh nak jumpa. So Ruslan pun ajak Eddie Lover datang dekat tempat dia punya apartment tu. Masa Eddie Lover dekat kawasan apartment Ruslan tu, Ruslan ajak dia untuk naik ke atas, tapi tak pasti atas sebab apa. Kemungkinan Ruslan mengatakan dia tak bawa beg duit dia dan dia mengajak Eddie Lover untuk naik ke rumah dia. Dan kemudiannya diorang naik satu lift dan sampai je dekat pintu rumah Ruslan tu, Ruslan terus tarik Eddie Lover masuk dalam rumah, macam culik dia lah. Version yang kedua pula adalah Eddie Lover jumpa dengan suspek atas dasar untuk berdating. Tapi version yang ni agak kurang memberangsangkan sangat tau. Sebabnya masa Eddie Lover jumpa dengan suspek tu, dia dah call boyfriend dia dulu. Boyfriendnya si Eddie Lover tu, Eddie Lover call dulu boyfriend dia. Dia bagi tahu yang dia dalam perjalanan pulang untuk bertemu dengan boyfriend dia tu. Jadi version yang ni macam agak kurang sikit lah guys. Tapi walau macam mana sekalipun, kes ni belum lagi selesai dan motif sebenar kenapa Eddie Lover jumpa dengan suspek masih lagi tak diketahui apa motif sebenar. Version yang pertama tadi adalah datangnya daripada keluarga Eddie Lover dan version yang kedua datangnya daripada pihak polis. So sekarang ni abangnya si Eddie Lover tu, si Mulikov tu, dia macam sangat-sangat takut tau. Dia takut kalau lelaki yang bunuh adik dia tu terlepas daripada dikenakan hukuman. Macam mana pula boleh terlepas hukuman? Mulikov ni dia takut suspek akan disahkan
tidak sioman ataupun tidak mempunyai pemikiran yang sama macam manusia lain, ataupun senang cerita, dia gila lah. Khairul sangat-sangat yakin korang semua tahu, kalau suspek disahkan gila, tak kisahlah suspek macam mana sekalipun, dia tidak akan dikenakan hukuman. Dia hanya akan dihantar ke rumah orang gila je. So Mulikov mendesak menteri-menteri dan Perdana Menteri untuk turun padang untuk control this case, untuk control case ni, untuk masuk campur tangan lah. Dia takut ada campur bau dengan polis yang tak betul, polis yang makan rasuah semua tu kan. Dan kemudiannya si Roslan tu akan terlepas macam tu je. Jadi memang tak dinafikan menteri dekat sana bagus, dia terus turun padang untuk join, untuk control case ni. Dan pada 26 Mac, suspek dibawa ke perkhidmatan pendakwa khas. But this case still masih lagi dalam siasatan. But finally korang nampak sendiri kan, disebabkan polis lambat bertindak, habis satu nyawa. Andai kata kalau polis cepat buat tindakan, possibility untuk selamatkan Edilova tu sangat tinggi guys. Nak buat macam mana kan, dah ajal. Tapi walau macam mana pun, no, I. Sekian from Khairul Series. Until next time, see you soon. Cannot bermain di fikiran.